Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan pemuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini dapat kita berbicara sedikit tentang tazkirah daripada saya. Insya-Allah mudah-mudahan boleh menjadi panduan dan renungan untuk kita bersama dalam suasana kita menghadapi cabaran dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala seketika ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Ta'ala nyatakan sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan sangkaan, kerana sesungguhnya kebanyakan sangkaan itu adalah dosa. Tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud ayat tadi, Allah Taala nyatakan supaya kita sama Islam tidak mudah untuk bersangka buruk, kerana sangka buruk terhadap orang beriman atau orang Islam itu adalah dosa besar. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kebanyakannya mudah menanam sangka buruk kepada rakan kita, keluarga kita, masyarakat kita dan juga orang lain daripada kita. Sebab itulah apabila timbul sangka buruk ini akan wujud berbagai-bagai perpecahan, berbagai-bagai pancaroba, berbagai-bagai masalah yang mendatang. Apatah lagi prasangka buruk itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita alami sekarang ini. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan puan-puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita mudah bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita bersangka buruk terhadap Allah. Elakkan tuan-tuan, kerana sesungguhnya sebagaimana satu kisah yang terdapat dalam hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang telah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang perihal beliau sedang menghadapi kesakitan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya kesakitan yang dihadapi oleh wanita tersebut adalah disediakan oleh Allah syurga untuk wanita tersebut. Dan wanita itu diberi pilihan sama ada untuk terus menerima cubaan, dugaan, ataupun diminta doa supaya berhenti daripada cabaran tersebut. Jadi oleh kerana itu, di atas kesedaran, maka perempuan tersebut telah minta supaya dia terus bersabar dalam menghadapi cabaran. Jadi inilah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya setiap cubaan, dugaan yang Allah Taala berikan itu ada hikmah yang tersendiri untuk kebaikan kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifah dan muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Suka sebab satu cerita ni tuan-tuan untuk kita berkongsi sama dalam tazkirah saya ringkas ini, ialah berkenaan tentang satu insan yang jelas dan nyata kisahnya dinyatakan oleh Imam Jabir, seorang imam Mekah, menceritakan bagaimana kisah sahabatnya yang sakit. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, inilah contoh yang harus kita lihat sebagai contoh dan tauladan untuk kita. Dia sakit, kemudian dia apabila diberi ujian kesakitan, tetapi dia redha dengan ujian Allah dan akhirnya berazam seandainya Allah Ta'ala beri kesembuhan
untuk dirinya, maka dia bersedia untuk dia lakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia ada sekarang ini. Antara contoh apabila sahabat Syekh Ali Al-Jabir tanya, "Wahai Abdullah, apa yang kamu impikan apabila kamu sembuh daripada sakit kamu?" Maka jawab Abdullah tadi, tuan-tuan perkara Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja dia bersabar, bahkan dia berazam suatu benda yang baik dia akan lakukan. Yang pertama, tuan-tuan, walaupun dalam keadaan dia terlentang, dia 20 tahun dia terlentang kerana kesakitan, apa benda ni, tak dapat bangun, atau panggil apa, stroke, tuan-tuan. Apabila dia kata, apabila dia berazam, dia dapat bangun, bangkit daripada stroke dia, sakit dia, dia kata yang pertama sekali, dia nak sujud kepada Allah. Dia mohon untuk sujud kepada Allah. Pas selama ini 20 tahun, tuan-tuan, dia sakit, dalam keadaan kesakitan, dia tak dapat sujud dengan Allah. Walaupun dia solat, tapi dia gagal untuk sujud pada Allah. Dahi dia gagal untuk menyentuh bumi, untuk tunduk kepada Allah. Ini antara contoh, tuan-tuan, yang kita nak semakan dari kita. Di samping kita bersabar dengan nikmat Allah, dan kita berazam untuk kita jadi lebih baik daripada ini. Dan yang kedua, tuan-tuan, dinyatakan oleh sahabat Imam Al-Jabir ni, tuan-tuan, dia mengatakan perkara yang kedua yang dia hendaki ialah dia ingin memeluk bondanya, ibunya sendiri, tuan-tuan, kerana dia rasa iri hati melihat adik-adiknya, keluarganya, apabila jumpa dengan ibu bapanya, maka dia peluk, dia cium, maka dia rasa itulah kesedihan, itulah perasaan terharunya yang gagal dilakukan dalam keadaan kesakitan, tuan-tuan. Dan yang ketiga, apa yang dirasakan kekurangan, tuan-tuan, ialah dia gagal untuk memegang Al-Quran. Jadi inilah impian dia. Seandainya Allah Ta'ala pulihkan dia daripada kesakitan yang dihadapinya, maka dia akan lakukan 3 perkara ini yang dihajab untuk dia nak tunaikan. Walaupun sekejap, seandainya Allah Ta'ala beri ruang untuk dia bangkit atau bangun dengan keadaan sihat, walaupun dalam masa kata seketika, tuan-tuan. Jadi inilah yang kita harus tanamkan diri kita, tanamkan dalam keluarga kita, masyarakat kita, tuan-tuan. Kita redha, kita sabar dengan ujian Allah, dan kita berazam. Mudah-mudahan kalau seandainya Allah Ta'ala pulihkan, tuan-tuan, pulihkan apa senario yang kita berlaku sekarang ni, yang dikatakan apa benda ni, penyakit COVID-19 ni, tuan-tuan, yang melanda masyarakat kita. Dan sekarang ni bukan saja masyarakat kita, bahkan seluruh dunia menghadapi situasi ini. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita berazam untuk baiki kelemahan kita, melihat keluarga kita, melihat diri kita, melihat masyarakat kita, supaya kita redha dan sabar, dan akhirnya berazam untuk melakukan ketaatan yang lebih daripada apa yang telah kita lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana contoh yang cerita yang sebawa ini, tuan-tuan. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan, seandainya tutur kata saya tadi ada tersalah silap, jadi semua ampun dan maaf untuk tazkirah saya pada ketika ini. Mudah-mudahan lain masa, lain ketika kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.